So chapter 2 ni kita akan discuss about atoms, molecules and ions. Okay. Untuk 2.1 kita akan discuss about proton number, nucleon number and isotope. Apa benda tu? Masih ingat tak? Masih ingat? Masih Ustaz. Okay. Ingat. Bagus. Okay. So at the end of this lesson, you should be able to describe proton, electron and neutron as subatomic particles. Okay. Kita ada atom, dah kira kecil dah. Tapi di dalam kimia kita ada lagi kecil iaitu proton, elektron dan neutron. Okay. Dan kemudian awak kena tahu macam mana nak define proton. Biasanya kita akan gunakan simbol Z besar untuk mewakili proton number. Dan nucleon number A besar dan juga isotope. Kemudian kita akan belajar untuk write isotope notation. Okay. So, atom is the smallest unit of an element. Okay, seperti kita dah belajar sebelum ni, element can be divided into atoms dan juga molecule. Betul? Tetapi sebenarnya yang paling smallest unit of element adalah atom sebab dia adalah individual unit of element. Kalau dalam chlorine gas kita ada Cl2. Tetapi sebenarnya di dalam Cl2 tu kita ada dua atoms of chlorine macam tu yang bonded together untuk membentuk chlorine molecule. Jadi ini adalah chlorine molecules. Di dalam chlorine molecules kita ada dua chlorine atoms. Okay. So bila kita dive further into the atoms itself, kita dapati bahawa there are 3 subatomic particles. Okay. So di dalam nukleus kita ada proton and neutron. Dua-dua ni di dalam kita punya nukleus. Manakala kita punya elektron berada out of the nucleus ataupun kita boleh cakap dia berada di dalam petala ataupun dalam bahasa Inggeris ya, shell. Okay, so di peringkat sekolah menengah kamu telah pun belajar a few atomic model. Tetapi atomic model yang kamu nampak di sini sebenarnya adalah diasaskan oleh Bohr. Okay, cumanya Bohr dia kata dalam nukleus ada proton, di luar daripada nukleus ada elektron. Itu sahaja. Tapi selepas itu James Chadwick, kamu ingat lagi tak? James Chadwick yang memperkenalkan neutron ni. Okay. Macam ni je dia. James Chadwick. Jangan risau ni, dalam exam dia tak tanya nama orang ni. Okay, so James Chadwick ni yang apa ni? Dia pergi lebih mendalam di mana dia tahu kenapa lah kita punya atom ni berat. Tapi bila dia total up berat for apa ni? Kita punya proton dan elektron masih tidak mencapai berat yang dia dah dapat. Jadi dia buat kesimpulan bahawa di dalam nukleus ada juga satu lagi subatomic particle iaitu neutron. Kenapa neutron ni paling lambat dia kenal pasti? Sebab neutron ni tidak mempunyai charge. Jadi bila dia letak dalam apa ni kita punya spektrum magnetometer tu, dia tak dapat ada sebarang kesan. Kita punya neutron tu tak memberikan kesan kepada kita punya alat makmal. Jadi kalau negatif dia akan tertarik kepada charge positif lah kan. Kalau positif dia akan tertarik kepada negatif. Okey, tapi neutron ni dia tidak tertarik kepada mana-mana. Sebab itulah neutron adalah yang paling akhir dikenal pasti terdapat dalam kita punya atoms. Okay, so temanya kita atom adalah yang paling kecil, tetapi di dalam atom tu ada pula yang dikenali sebagai subatomic particle. Di dalam nukleus kita ada proton dan neutron, dan di dalam kita punya shell kita ada elektron. Okay, so ini adalah definition of proton. What is proton? So proton is positively charged subatomic particle located
in the nucleus of an atom. Okay, jangan keliru dengan proton number. Nah, proton number lepas ni kita akan discuss apakah definition of proton number. Proton maksudnya adalah positively charged subatomic particle in the nucleus of an atom. Okay, so kalau kamu tengok di sini, berat dia sebenarnya tak adalah berat sangat, iaitu 1.67 times 10 to the power of negative 24. Very light Tapi bila macam kamu, macam mana kamu boleh dapat berat sebanyak 70 kg tu? Because you contains so much proton, neutron and electron. So sebenarnya kalau kamu ambil kulit kamu tu, potong, masuk dekat dalam radas magma yang sesuai, kamu akan dapatlah nampak kita punya atoms tu kan. Tapi bukan senang, susah sebenarnya. Kita kena ada alat yang betul lah untuk nampak. Okay, so untuk charge dia pula, C ini adalah coulomb. Coulomb. Okay. Ini adalah real charge. Positive 1.6 times 10 to the power of negative 19 itu adalah real charge. Okay. Maksudnya charge sebenar dia. Tetapi untuk kita punya, untuk chemistry, pada peringkat awal ini, kita akan gunakan relative charge. Okay. So jangan risau. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, neutron. Neutron is a neutral subatomic particle. Neutral subatomic particle located in the nucleus of an atom. Berat dia adalah sama dengan proton dan dia tidak mempunyai sebarang charge. Therefore, kita punya relative charge juga adalah kosong. Okay, untuk elektron pula, elektron is a negatively charged subatomic particle which moves rapidly around the nucleus of an atom. Okay. Dan berat dia adalah lebih ringan. So kalau kamu nampak, the mass of electron is 10 to the power of negative 28. Lagi ringan. Okay. Sebab itulah dia gerak. Laju di sekeliling kita punya nucleus of an atom. Okay. So dia punya real charge dia adalah, cuba betulkan. Bila saya buat nota laju-laju, mesti ada yang silap Ini adalah negatif Negative 1.6 times 10 to the power of negative 19. So itu adalah real charge dia. Manakala kita punya relative charge adalah negative 1. Okay. Jadi untuk kita tulis kita punya isotop nanti, penting untuk kita tahu bahawa proton mempunyai charge positive 1 dan elektron mempunyai charge negative 1. Manakala neutron mempunyai zero charge. Okay. So ini adalah proton number. Jangan keliru dengan proton tadi. Proton adalah subatomic particle. Proton number adalah the total number of protons in the nucleus of an atom. Okay. So, proton number juga dikenali sebagai atomic number. Dan kalau kita nak kira proton number, kita akan totalkan bilangan proton yang terdapat di dalam kita punya nukleus lah. Jadi proton number is equals to the total number of proton in the nucleus of an atom. Okay, kalau soalan dalam exam dia sudah define, jangan cakap proton number is the total number of proton. So student ramai yang jawab macam tu. Dia terlupa nak teruskan in the nucleus of an atom. Okay. It is unique for atoms for a given element. For example, carbon atom, tak kisahlah carbon atom carbon 12 ke, carbon 14 ke, as long as dia adalah carbon, dia akan mempunyai proton number 6. Contohlah, kalau saya cakap hydrogen, apakah proton number dia? Mesti 1. Tak kisahlah hydrogen 1 ke, hydrogen 2 ke, hydrogen 3 ke. Kalau saya cakap pasal nitrogen, mesti dia punya proton number adalah 7. Okay. Tak kisahlah nitrogen 14 ke, nitrogen 15 ke. Maksudnya nitrogen ini sebenarnya adalah satu elemen. Tetapi elemen-elemen tersebut dia ada isotop yang mempunyai berat-berat yang berbeza. Lepas ni kita akan tengok apakah itu isotop lah. Tapi untuk proton number, ia adalah total number of protons in the nucleus of an atom. Dan dia adalah unik kepada setiap elemen. Tak kisahlah dia isotop yang mana, as long as dia adalah nitrogen, dia adalah mempunyai 7 proton number. Ataupun dia mempunyai 7 number of protons in the nucleus of an atom lah.
Okay, so itu adalah proton number. Okay, biasa kita akan gunakan huruf Z besar. Okay, seterusnya adalah nucleon number. A besar. Nucleon number is the total number of protons and neutrons. Kita totalkan number proton dan juga neutron in the nucleus of an atom. Okay, jadi untuk calculate nucleon number, jadi kita kena totalkan proton dan juga neutron yang terdapat di dalam nukleus atom kita. Ia juga dikenali sebagai mass number. Okay, kenapa dia dikenali sebagai mass number? Sebab dia punya nucleon number tu sebenarnya almost equal to its mass. Contohnya kalau saya cakap nitrogen 14. Mass dia berapa? Mass dia ataupun relative atomic mass dia adalah 14. Kalau nitrogen 15, relative atomic mass dia adalah 15. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, pattern dia adalah ini adalah kita punya nucleon number. Jadi dia punya mass adalah sama. Sebab itu nucleon number juga dikenali sebagai mass number. Berat isotop-isotop ini akan berbeza mengikut bilangan proton dan juga neutron. Okay, so proton dengan neutron tu kalau kita tambahkan dia akan dapat nucleon number. Nucleon number ini juga dikenali sebagai mass number kerana isotop itu berat relative atomic mass dia, berat atom relatif kan, adalah sama dengan dia punya nucleon number. Sebab tu kita panggil dia mass number juga. Kalau kamu nampak dekat dalam kita punya periodic table, ada yang contohnya berat digunakan contohnya berapa 23.1 let's say kan. Itu sebenarnya adalah average. Maksudnya dia dah totalkan semua isotop-isotop yang ada untuk elemen tersebut dan kemudian dia akan darabkan dengan abundance untuk mendapatkan satu nilai yang average mengikut abundance ataupun mengikut berapa banyak isotop itu ada. Sebab itulah kamu akan nampak di dalam periodic table ada elemen yang dia letak ke sana dia punya mass adalah 23.1 macam tu. Okay, so 0.1 tu sebenarnya adalah disebabkan oleh dia punya average isotopic mass. Maksudnya berapa banyak isotop yang dia ada, kita darabkan dengan berapa banyak isotop itu wujud dan kemudian kita averagekan nilai itu. Okay, so di dalam awak punya periodic table itu adalah dah dikira sebagai average isotopic mass. Okay. Atoms of the same element may have different nucleon numbers because they differ in the number of neutron. Jadi seperti yang saya cakap tadi, carbon 12, kita tahu bahawa bilangan proton dia ada 6. Betul. Bilangan proton ada 6. Dan bilangan neutron dia ada 6 juga. Jadi 6 campur 6, kita akan dapat dia punya nucleon number. Neutron Neutron dia sama dengan 6. Dan kemudian kalau saya totalkan proton dan juga neutron, kita akan dapat nucleon number which is 12. Okay, so carbon 12 mempunyai 6 protons and 6 neutron. Sebab tu dia jadi carbon 12. Manakala kalau carbon 14, again, sebab dia adalah atom yang sama iaitu dia adalah elemen yang sama iaitu carbon. Jadi proton number dia juga adalah 6, tetapi yang berbeza adalah dia punya neutron. Okay, so neutron adalah sama dengan nucleon number minus proton number. Jadi part 14 minus 6 kita akan dapat 8. Okay, so kalau kita totalkan tadi kita akan dapat 14 lah. Okay, so carbon 14 sebab dia carbon, maka dia akan mempunyai 6 protons. Jadi, the rest of it adalah neutron. Okay, so di sini kalau kita pusingkan kita punya kita punya equation ni tadi, untuk calculate berapa banyak neutron yang kita ada, so neutron, number of neutron sama dengan
nucleon number minus dengan proton number. Okay. Macam tu. Okay. So, karbon ada banyak isotop. Jadi, karbon 12, karbon 14. Let's say lah, sebenarnya lagi banyak, ada banyak lagi Karbon 12 dan karbon 14 ni adalah karbon, isotop karbon yang agak stable lah. Okay. Stable tu maksudnya dia tidak suka decay kepada elemen lain. Itu dah masuk fizik pula Mungkin kamu akan belajar tentang radioactive decay di dalam fizik, okay? Dalam kimia kita tak belajar radioactive decay. Okay, so again, nucleon number is the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. Jadi kita totalkan proton dan neutron, kita dapat nukleon. Okay? Tetapi kalau soalan tanya berapa bilangan neutron, daripada dia bagi awak carbon 12, ada berapa banyak neutron. Jadi macam nak kira, kita tolakkan dia punya nucleon number dengan proton number. Jadi kamu akan dapat dia punya number of neutron. Okay? Sebab kita tahu kalau dia cakap pasal carbon, mesti proton dia 6. Kalau kita cakap pasal hydrogen, mesti proton dia 1. Jadi idea di sana kamu dah ada berdasarkan apakah elemen yang diberikan. Jadi kamu akan tahu dia punya bilangan proton. Number of neutron itu macam mana kita nak tahu? Kita tolakkan dengan nucleon number. Kita tolakkan nucleon number dengan proton number. Okay, so settle tentang nucleon number. Kita tengok pula apakah itu isotopes. Isotopes are two or more atoms of the same element with the same proton number but different nucleon number. Okay, ataupun ada buku yang kamu tengok, dia gunakan istilah different number of neutron pun boleh juga Tapi kalau kamu nak gunakan ni pun boleh juga lah. Sebab nucleon number yang berbeza ini bermaksud number of neutron dia berbeza lah. Macam mana nucleon number berbeza? Disebabkan oleh number of neutron dia berbeza. Okay? Ini ada definition lah. Okay, so ini adalah cara untuk menulis isotope notation di mana kita ada simbol yang di tengah ni. Simbol itu bergantung kepada kalau dia bagi awak proton sebanyak 6. Okay, so let's say di sini carbon lah, proton 6 kan. So simbol kita adalah C di sini. Okay, X ini adalah general sajalah untuk saya letakkan macam mana kita nak tulis isotopic notation kan. Okay, the atomic symbol depends on the proton number. Okay, kalau proton number adalah 7, maka di sini awak akan letak N sebesar-besarnya lah. Di atas adalah nucleon number, di bawah adalah proton number. Okay, nombor yang besar sentiasa berada di atas. Okay, kalau kamu macam pening, alamak, proton number ke nucleon number ke atas mana nombor yang besar, you letak dekat atas. Macam tu. Nombor yang kecil, kamu letak di bawah. Okay, di sini untuk charge, tak semestinya semua ada charge. Sekiranya dia adalah neutral atom, charge kamu adalah kosong lah kan. Jadi, kalau neutral atom, no need to put charge here. For neutral atom, don't put charge. Okay, tetapi kalau dia adalah cation ataupun anion, so kalau cation, let's say charge dia adalah positive 2, jadi kamu akan tulis di sini 2 plus macam tu. Nombor dulu baru charge. Okay, number first and then charge untuk isotope notation. Okay, so kalau anion pula, anion ni negative charge Contohnya dia ada charge negative 3. Kalau kita cakap charge, kita akan cakap simbol dulu baru nombor kan. Tetapi kalau kita nak tulis dalam isotopic notation, pastikan tulis nombor dulu baru charge. Okay, so kalau anion, negative charge, let's say dia adalah the charge is negative 3. Jadi kalau kamu nak tulis isotope notation, kamu akan tulis 3 minus macam tu. Okay, nombor dulu baru dia punya sign lah.
Okay, simple benda dah belajar peringkat sekolah menengah. Okay, so kemudian kita tengok di sini, saya nak bagi contoh di mana kita punya hidrogen. Hidrogen mempunyai 3 isotopes yang paling famous lah. Yang pertama adalah protium, yang kedua adalah deuterium dan yang ketiga adalah tritium. Jadi ini adalah kita punya isotopic notation. So kalau kamu tengok dekat sini, mana boleh sama satu-satu? Kenapa sama? Siapa ada idea? Sebab nombor protonnya sama isotop kan? Iya kan? Ya. Sebab dia tiada number of neutrons. Yes. Okay, so thank you Isaac. Untuk protium, kalau kamu tengok dekat ni, kamu tengok sini, kita tidak ada neutron langsung. Okay. Jadi apa yang berlaku? Di dalam kita punya nukleus, kita cuma ada proton sahaja. Oleh itu, what happen is, kita akan tulis di sini 1 sebab di atas sini adalah nuclear number. Nuclear number adalah total number of proton and neutrons kan. Jadi sebab neutron saya kosong, so 1 tambah kosong, 1 lah. So jangan terkejut, kenapa sama ni? Bila sama maksudnya dia ada proton je dekat dalam kita punya nukleus. Okay. So di sini kalau kamu nampak 2, 1 bermaksud 1 adalah proton, 1 lagi adalah neutron. Okay. Kamu nampak sini. Dan kemudian kalau tengok dekat yang last sekali, tritium. So 3, 1. Again, 1, 1, 1 ini bermaksud ia adalah elemen yang sama iaitu hidrogen. Sebab tulis 1 je semua kat bawah ni, proton number dia 1. Yang berbeza di atas sini adalah kita punya nuclear number. Disebabkan there are a difference of number of neutron. Okay. So di sini kamu nampak 1 proton, 3 nuclear number. Jadi automatically kamu tahu bahawa number of neutron dia adalah 2. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, nak kira number of neutron, kamu minuskan mass number ataupun nuclear number dengan kita punya bilangan proton ataupun proton number. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, number of proton dan juga number of electron adalah sama. Ini adalah disebabkan oleh elemen yang saya tunjuk dekat awak adalah neutral atom. Disebabkan mereka adalah neutral atom, therefore the number of proton is equals to the number of electron. Okay, neutral atom. Neutral atom tu maksudnya dia tidak mempunyai charge lah. Okay. Opposite kepada neutral atom adalah kita punya cation ataupun anion. Okay. Okay. So, ini adalah contoh isotopes. Jadi di sini saya tunjukkan kepada awak 3 isotopes of hydrogen, iaitu hydrogen 0, hydrogen 0, hydrogen 1. Hydrogen 2 dan juga hydrogen 3. Okay. Yang membezakan mereka adalah the number of neutron. Apabila number of neutron berbeza, maka nuclear number pun akan berubah mengikut bilangan neutron awak. Okay, so contoh lagi. Okay, so, seperti yang saya cakap, carbon ada banyak isotop, tapi isotop yang agak stable adalah carbon 12 dan juga carbon 14 ni. Okay, sebab tu kalau kamu tengok soalan-soalan banyak digunakan carbon 12 dan carbon 14 lah. Okay, so again, as long as dia adalah carbon, jadi kamu akan nampak proton number dia adalah 6. Jadi proton number adalah 6. Dan disebabkan oleh ini adalah neutral atom. Neutral atom mempunyai bilangan proton yang sama dengan bilangan electrons. Okay, so the number of proton is equals to the number of electron for neutral atom tanpa charge. Okay, dan kalau kamu tengok dekat sini juga, yang berbeza adalah nuclear number dan juga kita punya number of neutron. Okay, so again, ini menunjukkan bahawa satu elemen boleh mempunyai banyak isotopes. Yang membezakan mereka adalah number of neutrons. Okay, dan apabila number of neutrons berbeza, nuclear number juga akan ikut bertambah mengikut bilangan neutron tersebut. Okay. So kita tengok pula untuk neutral atom. Kita nak compare kan dengan dia punya positive ion. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini,
Okay, so kamu mesti cakap, so kalau nak tulis dalam exam memang kena tulis Mg2 plus dengan dia punya ni sekali ke? Dengan dia punya atomic number dengan dia punya proton number sekali ke? Atomic number dengan proton number, atomic number dengan dia punya atomic mass. Okay? Apa saya cakap ni? Mass number dengan atomic number dia. Sekiranya soalan suruh awak tulis isotope notation, kamu kena tulis macam ni. Okay? Tetapi dalam chapter lain, kalau dia suruh awak tulis cation dan juga anion, tidak perlulah tulis nucleon number dan juga proton number ni. Okay, soalan untuk chapter 2 ini memang specifically dia akan tanya awak write down the isotope notation. Jadi, sekiranya dia ada charge, kena letaklah charge dekat sini. Okay. So, macam mana kita nak tahu bilangan elektron? Biasanya kalau kamu diberikan isotopic notation di sini, kamu dapati bahawa dia ada charge 2+. Okay, dia adalah magnesium dan dia ada charge 2+. Okay, so obviously dari sini kamu akan tahu bahawa bilangan proton dia adalah 12. Okay, sebab proton number adalah based on here. Proton number based on here. Okay. Sekiranya tiada charge di sini kita tidak ada charge, automatically kamu letak bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Macam tu. Okey. Kemudian nucleon number pula adalah kamu tolakkan kita punya nucleon number pula adalah kamu tengoklah dekat sini. Kita punya nucleon number di sini. Okey. So 23. Jadi nucleon number kita 23. Manakala untuk number of neutron, kamu perlu tolakkan nucleon number. Okay, untuk kira number of neutron, nucleon number minus dengan kita punya proton number, kamu akan dapat number of neutron. Sebab itulah kita dapat 11. Sebab proton kita, kita punya nucleon number adalah 23. Jadi kita tolakkan dengan proton number kita which is 12. Kita akan dapat 11. Okay. So kita dapatlah 11 number of neutrons. Okay, itu sekiranya ia adalah neutral atom. Sekiranya dia mempunyai charge, apa yang kita boleh tengok kat sini adalah proton number. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok daripada isotopic notation 12 di sini. Tetapi disebabkan kita ada charge di sini, bilangan elektron tidak akan sama dengan bilangan proton lagi. Okey, kerana dia telah pun form positive ion. Jadi macam mana kita nak tentukan dia punya number of electron? Jadi untuk menentukan number of electron, kita gunakan proton number dan tolakkan dengan charge. Dalam case ini, kita punya proton number adalah 12. Dan charge kita adalah positive 2. Jadi 12 minus positive 2 kita dapat 10. Okey, seperti yang kita tahu untuk satu atom form positive ion, kita akan remove elektron. Betul? Remove elektron. Okey, so bila kita remove elektron yang asalnya sama dengan bilangan proton, okey, kalau kamu tengok di sini, asalnya 12 proton, 12 elektron. Jadi kalau kita nak kira bilangan elektron untuk positive ion, kita tahulah bahawa 2 elektron telah pun dibuangkan. Apabila kita buang 2 elektron, kita akan dapat charge 2+. Kerana sekarang ni elektron adalah lebih sedikit berbanding kita punya protons. Okay, so kalau kamu pening kepala apa benda saya cakap ni, okay, so untuk positive ion, bilangan elektron berkurang daripada kita punya bilangan proton yang asal lah. Okay, so kalau dia neutral, proton sama dengan elektron. Kalau dia positif, bilangan elektron kurang daripada bilangan proton. Jadi macam mana kita nak tahu? Proton number minus charge. Dapatlah kita punya bilangan electrons. Dalam case ini, charge dia adalah 2+. Jadi kita dapati bahawa bilangan elektron dia adalah 10. Berkurang 2 daripada
asalnya yang neutral ini tadi. Okay, nuclear number masih sama, iaitu 23 kita dapatkan daripada sini. Dan kemudian number of neutron masih sama juga. Kita tolakkan nuclear number dengan proton number lah. Kita akan dapat number of neutron. Jelas ke? Jelas sir. Okay, Masyita. Jelas sir. Okay, good. Isaac. Masyita dengan Isaac je. Saya dengar suara lagi. Yang lain okey ke? Okey. Okey, sir. Okey, Okay, sir. Okey, sir. Okay, good. Okay, so seterusnya kita tengok pula untuk negatif ion. Okay, seperti yang kita tahu, untuk form negatif ion, neutral atom awak akan gain elektron. Dia akan terima elektron. Jadi, seperti biasa, kalau ia adalah neutral, kita punya bilangan proton akan sama dengan bilangan elektron. Jadi, disebabkan nitrogen ini mempunyai 7 proton, disebabkan nitrogen ini mempunyai 7 proton. Nitrogen kan memang mempunyai 7 proton kan? So kita dapati dari sini. Jadi sebab dia neutral, tidak ada charge di sini, maka bilangan elektron dia sama dengan bilangan proton. Okay. Kemudian nuclear number kita dapat daripada sini lah. Untuk kira number of neutrons, kita tolakkan nukleon dengan proton. Jadi nukleon kita adalah 14. Kita tolakkan dengan proton number kita which is 7. Sebab itulah kita dapat 7 neutron. Sini lah. Okay, so sekiranya kita ada charge di sini. Okay, so untuk isotopic notation yang sebelah sini kita ada 3 negatif. Okay, seperti yang kita tahu, untuk form negatif ion, neutral atom akan gain elektron. Okay, so asalnya tadi kita ada 7 sahaja elektron. Sekarang ni, sebab dia ada charge negatif 3, obviously kita akan tambah 3 elektron kan. Okay, so kalau kamu pening nak fikir seperti itu, kamu boleh gunakan rumus saya ni, iaitu untuk tahu dia punya bilangan elektron, proton number minus dengan charge. Sama rumus dia sebenarnya dengan positive ion ni. Bilangan elektron, proton number minus charge. Sama. Okay. Cuma kalau kamu nampak di sini, charge kita kali ni adalah negatif 3. Okay. Jadi 7 minus negatif 3 kita dapat 10. So kita dapati bahawa nitrogen 3 minus mempunyai 10 electrons. Okay. So ingat je lah kalau kamu nak tahu bilangan elektron, ingat bahawa proton number minus charge. Okay. Okay, itu settle lah untuk kita punya isotopic notation. Soalan biasa macam ni lah, dia bagi awak isotopic notation, dia suruh nyatakan berapa bilangan proton, berapa bilangan elektron, apakah dia punya nuclear number, ataupun dia bagi awak data-data di bawah ini dan kemudian dia suruh awak tulis isotopic notation lah. Itu benda biasa lah, simple je kan sebenarnya. Kita macam orang kaji je ni 2 chapter awal ni. Okay, so jangan risau. Okay, so habis sudah untuk chapter 2.1. Quote of the day, quote of the hour. Sebab lepas ni ada satu lagi topik. Think like a proton, always positive. Okay, so jangan positif COVID, tapi positif in terms of attitude. Macam tu. Tapi kalau kawan kamu stres, janganlah cakap be positif, jangan macam tu. Kamu cuba untuk distractkan diri dia daripada stres. Macam tu. Sebab kadang-kadang bila kita stres, kita pun jadi negatif kan. So kita nak negatif, asyik duduk kat rumah macam ni stres. So kamu yang masih tak berkenalan lagi ni, mungkin kamu bolehlah teks ke kan. Berkenalan lah sama sendiri Kamu dah kenal sama sendiri ke belum sebenarnya ni? Dah sikit-sikit, sir. Sikit-sikit. Sir, dah. Boleh lah sikit-sikit. Okay. Selin tadi ke yang teks saya dia ada masalah internet Oh, Cecilia yang ada masalah internet. Okay. So, tanpa membuang masa lagi. Okay, so kalau kamu nampak sini kita ada soalan. Okay, so kita cuba try buat. Nampak tak?
Okay, cuba try. Cuba try test. Kamu tengah buat ke tengah tidur tu? Tengah buat sir. Okay. Tengah buat sir. Buat apa? Saja tanya. Kamu dah sarapan ke bangun-bangun terus join saya punya kelas ni? Bangun-bangun jadi sir. Belum sarapan, sir. Mandi dia. Belum Oh, sarapan. sempat sir. mandi. Oh, buat apa? Sudah sir. Nanti lepas, sudah bagus. Kejap je lagi jangan risau yang belum sarapan tu. Saya pun perut asyik bunyi-bunyi ni. Tadi saya dah minum susu, tak sempat nak makan roti. So far okay ke belajar setakat ni dengan kelas-kelas yang lain? Okey juga sir. Boleh lah. Sebab dah biasa kan, SPM pun macam tu juga kan. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, atomic number sebenarnya dia sama dengan number of proton dari segi nilai lah, dari segi the value. Okay. Jadi sebab dia adalah oksigen, maka kita akan mempunyai atomic number yang sama. Okay. Oksigen 6 lah. Jadi bilangan proton dia 6 juga macam tu. Kamu kena ada periodic table nanti saya bagi list. Sementara tu kamu boleh google dulu lah periodic table. Okay, so kalau dekat yang kedua ni pula, kalau kamu nampak dia adalah phosphorus dan dia ada 15 proton. Jadi di sini kita punya elemen adalah phosphorus. Dan kita ada 15 protons. Setelah. Okay, untuk yang ketiga tu pula, atomic number, again saya cakap atomic number is equal to the number of proton kan. So di sini 38 lah. Okay, so kalau kamu tengok pada periodic table, yang mempunyai 38 protons adalah strontium ataupun Sr. Okay. So ini adalah strontium.
Hazizul, thank you. Alamak, kantor saya dah bangun ke belum ni? Oksigen 8 Thank you Azizul. Sebab ada Azizul. 8. Okay, seterusnya. Neon, kalau ikut periodic table, dia ada 10 proton. Seterusnya kita ada fluorine di sini. Macam mana saya tahu fluorine dekat ujung ni lah. Okay, dia dah bagi awak isotopic notation. Jadi ia adalah fluorine. Sembilan atomic number dia. Jadi number of proton dia 9 juga. Okay, so untuk seterusnya Go. Macam mana saya sebut Go? Ataupun simbol dia adalah aurum AU. Jadi atomic number adalah 79. Jadi number of proton 79 juga. Sir, Ya. oksigen mass number memang 17 ke? Bukan 16? Okay, so oksigen seperti yang saya cakap tadi, dia ada banyak isotopes. Isotopes yang saya nak tunjuk, yang saya letakkan dalam jadual ni adalah oksigen 17. Yang kamu selalu jumpa adalah oksigen 16 kan? Ya. Sebab tu kamu nampak mass number dia 17. Okay. Tungsten ataupun dalam periodic table adalah W. Okay. Kita punya proton number untuk tungsten ataupun W adalah 74. Seperti 74 lah. Alah-alah tu saya tulis dia punya simbol lah. Oksigen O, strontium SR, neon Ne, fluorine, gold adalah aurum AU, tungsten W. Okay, so seterusnya kalau kamu tengok dekat sini, yang ni, saya selesaikan ikut apa? Ikut kita punya column. Okay, so di sini proton number ada 7, jadi atomic number dia 7 jugalah. Okay, so yang mempunyai 7 proton number adalah apa? Nitrogen Okay, seterusnya di sini atomic number 1, jadi proton number pun 1 jugalah. Jadi ia adalah hydrogen. Yang last sekali, berdasarkan simbol di ujung sini. Ujung sini kita ada simbol S kan? Jadi ini adalah sulfur. Okay, so daripada situ, daripada atom, kita punya isotopic notation, kita dapati bahawa sulfur ada 16 protons. Jadi atomic number 16, number of proton 16. Okay, so sekarang ni kita tengok pula kepada kita punya mass number dan juga nucleon number. Jadi itu adalah benda yang sama mass number, nucleon number, benda yang sama. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, mass number kita adalah 17. Jadi, nucleon number adalah 17 juga. Jadi, mass number is equals to nucleon number. Benda yang sama. So, sini 17. Sini 31. Macam saya dapat 31, ni 31 kan. Okay, so kemudian di sini, untuk yang seterusnya ni, dia tak bagi awak isotopic notation. Jadi macam mana nak buat?
Macam nak dapatkan nuclear number untuk strontium ni? Neutron tambah proton. Tambah proton. Yes. Bagus. So ni neutron 50, ni proton 38. Jadi nilainya adalah 88. Okay, yang neon ni ada 20. So nuclear number 20. Untuk fluorine pula, dia tak bagi dia punya mass number. Dia tak bagi kita number of neutron. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita tengok kepada dia punya isotopic notation. So di sini kita ada 19 di sini. Jadi nuclear number adalah 19. Mass number juga adalah 19. Okey, so seterusnya kita ada goal kita. So di sini 197. So nuclear number 197 juga. Okay, so untuk tungsten, again, dia tidak bagi kita nuclear number. Jadi kita boleh tambahkan number of neutrons dengan proton number. Jadi kita akan dapat mass number dia adalah 184. Jadi nuclear number 184 juga. Okay, seterusnya kita punya nitrogen. Di sini dia dah bagi awak mass number 14. Jadi kita punya nuclear number juga adalah 14. So nitrogen simbol N, hydrogen H. Okay, catat. Untuk hydrogen kita ada nuclear number 3. Jadi kita punya mass number juga adalah 3. Untuk sulfur dia tak bagi kita number of neutron tapi kita ada ni isotopic notation. Jadi 34. So nuclear number 34. Mass number 34. Okay, so settle untuk kolom atomic number, mass number, number of protons dan juga nuclear number. Sekarang ni kita nak tengok kepada number of neutrons. Okay? Warna hijau. Okay, so number of neutrons seperti yang saya cakap tadi, macam mana kita nak kira? Kita akan siapa ingat? Tolak. Apa tolak apa? A tolak? Nukleon. A tolak Z. Number tolak Yes. Tolak. proton. Laju siapa cakap tadi? Saya tak sempat tengok siapa cakap. Okay, so A tolak Z. Ada Yes. di komen. Sudah Ada baca kan? komen. Sir, proton number dengan electron number bukan sama kah sir? Itu untuk neutral atom. Kita tengok satu-satu dulu. Boleh? Boleh faham ke? Apa yang tak sama? Haril Star? Ya, sir, kenapa tak sama? Nanti, tunggulah dulu. Kan tadi pertama sekali yang paling senang kamu nak tahu adalah sebab kita ada nama atom kan. Jadi kita nak paling senang untuk kita tahu adalah number of proton ataupun atomic number dahulu. So kita decide tu dahulu. Lepas tu kita tengok pula kepada mass number dan juga nuclear number. Okay, Harisa boleh terima? Saya buat satu-satu kolom ni. Kemudian kita tengok pula kepada number of neutron. Belum pergi kepada number of electron lagi sekejap. Nanti saya akan terangkan kenapa tak sama. Okey. So, sekarang ni kita pergi kepada number of neutron seperti biasa kita tengok kepada A minus Z iaitu nuclear number minus dengan kita punya atomic number ataupun proton number. Okey. Jadi, untuk dapatkan oksigen kita punya number of neutrons, kita tolakkan nuclear number which is 17 minus dengan kita punya proton iaitu 8. So kita akan dapat 9 macam tu. Okay, so kita buat untuk phosphorus juga. Nuclear number iaitu 31 sini, 31 minus dengan kita punya proton number iaitu 15. Jadi kita punya neutron adalah berapa?
16. Okey, so seterusnya untuk neon, kita punya nukleon 20 minus dengan kita punya proton 10. Jadi kita dapat 10. Untuk fluorine kita 19, nukleon number dia. Minus dengan kita punya proton which is 9. Jadi kita akan dapat 10 neutrons. Teruskan lagi lah. 197 minus 79 untuk proton. Kita akan dapat berapa ni? 118. 118. Berapa Syarifah? 100? 18. Okay, teruskan lagi. Untuk nitrogen 14 minus 7. So kita akan dapat 7 neutrons. Ni 3 minus 1. So neutron kita 2. Yang last sekali untuk sulfur 34 minus dengan 16. Berapa? 18. 18. Okay, good. Settle dah untuk yang ada kena-mena dengan proton dan juga nukleon kan. Okay, so sekarang ni kita tengok kepada elektron. Kenapa ada elektron yang sama dan juga ada elektron yang tidak sama. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, seperti yang saya cakap tadi, untuk kira, sekejap saya pilih warna. Warna apa nak pink. Okay, so untuk kira bilangan elektrons, kita kena tengok balik nota saya tadi. Untuk kira elektrons, kita akan tolakkan proton dengan charge. Okay, so ingat Okay, so proton minus charge untuk dapatkan number of electrons. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, proton kita adalah 8. Okay, untuk oksigen kan, 8 kan, kita punya proton kan. So 8 minus dengan charge, which is charge di sini adalah negative 2. So 8 minus negative 2 sama dengan 10. Kenapa untuk yang gambar pertama, untuk soalan saya yang pertama untuk oksigen ni, dia punya proton 8, elektron dia 10. Tak sama sebab dia mempunyai charge negatif 2. Jadi oksigen di atas ini adalah apa? Adalah apa? Hello? Apa? Adakah dia neutral atom ataupun ion? Ion. Charge. Ion. Sebab dia ada charge. Jadi dia adalah ion, bukan neutral atom lagi. Jadi apa yang berlaku? Number of electron dia tidak sama dengan dia punya number of protons. Okay, so jangan lupa kita lengkapkan kita punya isotopic notation. Jadi charge kita adalah 2 minus di sini. Kemudian kita punya nukleon number adalah 17. So letak atas ni 17. Dan juga kita ada satu lagi proton number, iaitu 8. Siap kita punya isotopic notation. Itulah. Okay, so kita buat lagi yang seterusnya untuk phosphorus. Okay, so untuk phosphorus ni, kalau kamu nampak pada isotopic notation dia, tidak ada sebarang charge di sini. Jadi automatically kamu akan letak dia punya charge sebagai kosong
Dan number of electron dia sama dengan number of protons dia. Okay, jadi number of protons dia adalah 15. Jadi number of electron dia adalah 15 juga. Ini adalah disebabkan oleh kita punya phosphorus di sini adalah neutral atom. Kenapa dia neutral? Kita punya isotopic notation tidak ada sebarang charge di sini. Okay, jelas Harilsa? Jelas. Okay, good. Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada strontium. Okay, sekarang ni kita nak tahu kolom-kolom yang lain semua dah lengkap kan? Tapi kita tak tahu charge dia berapa. Jadi kita kena check di sini, adakah bilangan proton dan bilangan elektron dia sama? Tidak. 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 Yes. Jadi kalau kamu tengok bilangan protons dan juga bilangan elektron tidak sama, nak mengetahui charge dia, kamu kena tolakkan proton dengan elektron. Okay, so untuk tahu charge, proton minus elektron. Okay, so proton dia di sini adalah 38. Dan bilangan elektron dia adalah 36. So 38 dan juga 36. Jadi 38 minus 36. Maksudnya apa? Proton lebih banyak daripada elektron. Jadi charge dia akan mempunyai charge positif lah. Okay? So charge dia adalah positif 2. Okay? 38 tolak 36. 2 kan? Maksudnya proton lebih 2 daripada elektron. Apa yang berlaku? Charge dia akan mempunyai charge positif 2. Jadi di sini kita akan letak 2 plus. Okay, kemudian jangan lupa kita lengkapkan isotopic notation kita. Proton number adalah 38, so tulis di bawah 38. Dan kita punya nucleon number 88 letak di atas. Siap. Okay, so kita tengok pula kepada row yang seterusnya. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, number of proton is equal to the number of electron. Jadi kalau saya kira lah guna rumus tadi, proton 10, elektron 10 juga. Jadi charge dia adalah kosong kan? Again, ini adalah neutral atom. Jadi kita jangan letak sebarang charge di sana. Cuma kita lengkapkan dia dengan kita punya proton number which is 10 dan juga kita punya nucleon number which is 20. Ada yang nak tanya soalan ke? Syamil? Syamil Tidak. Tak ada? Bapak. Tidak. Okay. Okay, so seterusnya kita tengok dekat fluorine. Row ini, row fluorine ni. Okay, so apa yang kamu nampak di sini adalah kita ada charge negatif di sini. Ada charge negatif di sini Jadi negatif itu bermaksud dia punya charge adalah negatif 1. Jadi untuk kita kira number of electron dia, again saya cakap tadi, charge proton minus charge kita akan dapat elektron. Jadi proton 9 minus dengan charge kita which is negative 1. So 9 minus negative 1 kita akan dapat 10. Okay. So untuk fluorine negatif kita ada 10 electrons. Okay, next. Kita pergi pula kepada gold kita ni. Dan kalau kamu tengok dekat sana, bilangan proton 79. Di sini bilangan proton kita 79. Manakala bilangan elektron kita adalah 78. Jadi tidak sama. Obviously, when we see that the number of proton is not equals to the number of electrons, jadi kita tahu dia akan mempunyai charge. Jadi kita nak kira charge kita macam mana? Proton minus elektron. Jadi proton kita adalah 79 dan elektron kita adalah 78. Jadi kita akan dapat positif 1. Jadi kita punya aurum ataupun kita punya gold akan mempunyai charge positif di sini. Okay, sebab dia positif 1, jangan letak 1 positif pula, just letak positif saja. Okay. Kemudian kita lengkapkan pula kita punya atomic number ataupun proton number di sini, 79.
dan juga kita punya mass number 197 di sini. Okay, settle. Okay, so untuk tungsten, kalau kamu nampak di sini, kita mempunyai charge positif 4. Okay, sekarang ni kita nak decide berapakah bilangan elektron dia. Again, gunakan rumus yang saya cakap tadi, iaitu proton minus charge. Jadi di sini proton dia ada 74, so 74 minus dengan charge kita which is positive 4. So 74 minus positive 4 kita akan dapat 70. Okay. Okay, so jangan lupa juga kita lengkapkan kita punya isotopic notation 4 plus. Kemudian kita punya proton 74 di sini dan kita punya mass number 184. Okay, so untuk nitrogen sama juga kita ada charge negative 3, negative 3. So kita nak tentukan number of electrons dia, proton which is 7 minus dengan charge which is negative 3, so kita dapat 10 electrons. Dia ada 10 elektron, dia ada 7 saja proton, sebab tu dia mempunyai charge negatif 3. Jadi dia punya isotopic notation 3 minus. Lengkapkan kita punya proton number which is 7 dan juga kita punya mass number iaitu 14. Okay, so untuk hidrogen, okay, so kalau kamu nampak dekat sini, hidrogen kita punya elektron kosong. Okay, jadi charge dia macam ni kita nak tentukan, proton minus elektron. Jadi proton kita 1, ni 1, minus dengan kita punya elektron, kita akan dapat positif 1. Jadi hidrogen kita di sini sebenarnya bukannya neutral atom. Jadi kita ada positif di sini. Okey, kemudian di bawah kita lengkapkan dengan proton number which is 1. Dan kemudian jangan lupa kita punya nucleon number which is 3. Okey, so seterusnya kita tengok dekat sini pula, yang last sekali, last but not least. So kalau kamu tengok dekat sini, kita ada charge negatif 2. Jadi di sini kita letak negatif 2. Kemudian kita nak lengkapkan row untuk number of electrons. Again, proton minus charge. Jadi proton kita adalah 16 minus dengan charge kita which is negative 2. So kita akan dapat 18. Jadi sebab proton dia ada 16, elektron dia ada 18, sebab itulah charge dia adalah negatif 2, which is elektron lebih 2 daripada proton. Okey, ada soalan tak setakat ni? Belum. Okey, sir. Senang je kan sebenarnya. Cuma Okey, sir. so sebenarnya kamu kena berhati-hati dengan satu isotopic notation. Kadang-kadang dia bagi awak charge, maksudnya ada data yang dia akan bagi, ada data yang dia tidak akan bagi. So bila dia tak bagi, kamu akan kena carilah data tu. Tapi kamu jangan terkeliru dengan data-data yang dia bagi. So buat satu-satu. Okay, so untuk saya punya nasihat untuk buat soalan kalau melibatkan isotopic notation, pertama sekali selesaikan dahulu kamu punya atomic number ataupun number of protons ni. Okay, atomic number, number of protons ataupun proton number itu adalah benda yang sama. Dia merujuk kepada proton. Okay, manakala seterusnya kamu selesaikan tentang mass number dan juga nucleon number. Okay, so mass number dan juga nucleon number adalah benda yang sama yang akan mempengaruhi awak punya number of neutrons. Okay, so untuk calculate number of neutrons from given data of nucleon number and proton number, you just minuskan nucleon number dengan proton, maka kamu akan dapat number of neutrons. Okay, kemudian baru kamu tengok kepada kamu punya charge dan juga number of electron. Sekiranya dia tidak mempunyai charge, kamu punya bilangan proton
equals to the number of electrons. Tetapi sekiranya dia mempunyai charge, dia punya bilangan protons tidak akan sama dengan number of electrons. Okay? Soalan boleh bagi kamu dia bagi charge ataupun dia boleh bagi kepada kamu number of electrons. Jadi kamu kena work it out based on the data given. Okay, so settle untuk chapter 2.1.